Mana yang belum makan lagi tu, bertenanglah. Cikgu pun belum sarapan lagi. Minum pun belum lagi ni. Okey. So hari ni 9.17 menyelesaikan masalah yang melibatkan garis lurus. Okey, TP5 Pada standard prestasi tu tahap penguasaannya 5 . So memang kalau kamu baca pun dia cakap kat situ mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran tentang garis lurus dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks. So kompleks tu maksudnya sukarlah. Dia bukan soalan yang direct. Kita pergi contoh lah. Ada yang mamai lagi tu. Tepuk-tepuk sikit pipi kamu tu, cubit sikit. Awal pagi lagi ni. Okey. Jadi kat sini kita ada soalan yang pertama. Okey, selesaikan masalah yang berikut. Okey. TP5 memang tak ada TP4, TP3 tak ada. Dia TP5 lah. Okey. Daripada rajah ni kamu boleh lihat kita ada paksi X, kita ada paksi Y, kita ada titik O, titik A, kita ada titik B dan kita ada titik C Okey, soalan dia, rajah di sebelah di atas lah menunjukkan sebuah segi empat selari OABC. Okey, OABC tu adalah sebuah segi empat selari ni dia O Kan tanya pula ni O, ni O, ni A, ni B, ni C. Dia selari. Apa yang selari? Kamu boleh lihat ni O, A ni dia selari dengan C, B. Kalau OC dia selari dengan garis lurus AB. Okey. Cari persamaan bagi garis BC dan koordinat titik C. Okey, jadi kat sini Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita kena lihat dulu soalan yang ataupun maklumat daripada soalan inilah. Okey, so dia bagi segi empat selari OABC, dia bagi soalan dia cari persamaan garis BC dan koordinat titik C. So ada dua soalan kat sini. Yang pertama kita nak cari persamaan Okey. Persamaan apa? Persamaan garis lurus BC. Okey. Persamaan garis lurus BC. Okey, ini yang pertama kita nak cari. Okey, so kita kena carilah, kita kena tentukan pada graf, pada gambar rajah yang diberi ni, mana garis lurus BC. Ni B kan? Ni C. Okey. Ni B, ni C. Sebelum kita nak selesaikan soalan, cuba kamu lihat dulu graf ni. Graf. Ya, betul. Rajah So rajah ni, titik O dia pada asalan. Okey, ingat bila titik ni O ni dia berada di asalan original. So nilai titik dia X dan Y dia adalah kosong, kosong kalau dia berada pada asalan ni kamu dah belajar ni tingkatan 1 ni. Okey. Titik A diberi lah, dia ada 12.6, B pun diberi 12.10. Okey, pada titik C pada titik C kamu ni dia berada pada paksi Y. Okey. Apabila suatu titik berada pada paksi Y, betul-betul dia berada pada paksi Y. Kenapa nama dia berada di paksi Y? Sebab ni paksi Y kan. So titik ni berada pada paksi Y. Okey. Titik dia bila suatu titik berada pada paksi Y, nilai X-nya mestilah kosong tu konsep dia. Okey. Nilai X-nya mestilah kosong. Tapi nilai Y-nya adalah pada persilangan paksi Y ni. So nilai Y dia adalah suatu nilai. Okey. Y dia adalah suatu nilai, ada nilai. Tapi pada X-nya adalah kosong. Bila titik berada pada paksi Y. Okey. Kalau suatu titik itu berada pada paksi X, kita balik. Okey. Kalau suatu titik itu berada pada paksi X, maksudnya kat sini X-nya ada nilai. Okey, X-nya ada nilai tetapi Y-nya adalah kosong. Itu konsep dia. Contohlah ni cikgu tunjukkan. Okey, kalau titik berada pada paksi Y, maka nilai X-nya kosong. Sekiranya suatu titik berada pada paksi X, maka nilai Y-nya adalah kosong. Okey.
Itu konsep yang kamu kena pegang. Okey, sekarang kita nak cari persamaan garis lurus bagi BC. Okey, bagaimana? Okey, sekarang kamu dah belajar kan sebelum ni? Okey, kalau kita ada garis lurus BC, okey, bila kita nak bina persamaannya, kita mesti dapatkan nilai apa? Nilai M dan juga nilai C lah kan? Nilai M ni adalah kecerunan. C ni adalah pintasan Y. Pintasan Y ni apa? Garis lurus ni dia melalui pada paksi Y. So, pintasan Y dia ni lah. Okey. So, pintasan Y dia, nilai C dia mesti sama dengan nilai Y. Okey. Nilai C, pintasan Y ni sendiri, dia adalah sama dengan nilai Y kat sini. Okey, sebab apa Y ni sama dengan C? Sebab Y ni juga dia berada di atas paksi Y ni. Okey. Okey, tapi bagaimana kita nak dapatkan nilai M? Ingat kita nak dapatkan nilai M dulu yang pertama. Bagaimana? Sekarang, soalan ini dia pada garis lurus BC, dia tidak memberikan kamu maklumat yang lengkap sebab Y dia tak diberi. So, kamu dah belajar saya ada terangkan sebelum ini. Ini ada dua titik, titik B dan titik C kan. Kalau kamu nak cari kecerunan dia, M dia, guna Y2. Ni, Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Tak boleh. Sebab salah satu titik ni, ni Y dia tidak ada nilai. So, kat atas ni, ada salah satu Y-nya tidak ada nilai. Dia tak bagi. Jadi, tak boleh guna. Okey? Tapi, daripada soalan ini, dia bagi tahu sebuah segi empat selari OABC. Selari. Segi empat yang selari. Okey. OA, ni saya terangkan dahulu. OA, dia selari dengan CB. Saya ulang sekali lagi. OA, dia selari dengan CB. Dah belajar kan? Kalau dua garis lurus selari, nilai apa yang sama? Boleh tak seorang respon? Dua garis lurus yang selari akan mempunyai nilai apa yang sama? Seorang. Dua garis lurus OA dan juga CB adalah dua garis lurus yang selari. Nilai apa yang sama? Ni. OA ni garis lurus kan? OA selari dengan CB. Nilai apa yang sama? Cuba kamu keluarkan. Cuba beritahu cikgu. Nilai apa? Nilai X. Okey. Percubaan yang bagus. Tapi salah tapi kamu mencuba. Bukan X. Nilai apa yang sama? Dah lupa dah ni. Nilai Y. Pun salah. Ni. Kan cikgu ajar sebelum ni. Kalau dua garis lurus selari, nilai apa yang sama? Dua pair. Bukan nilai X, bukan nilai Y. Nilai apa yang sama? Nampak? Ini soalan mirip peperiksaan kamu dah start kat sini dah. Nilai apa yang sama? Kalau kamu tak boleh dapatkan nilai tu, kamu tak boleh jawab. Kamu takkan dapat jawab garis lurus BC. Nilai apa yang sama? Dah belajar tadi. Dua garis lurus yang selari. Okey, tak apa, cikgu bagi tahu. Okey. Dua garis lurus yang selari. Ni O, A, ni selari dengan C, B. Okey, nilai apa yang sama? Nilai M. Okey. Kan ada cikgu cakap, kita ada dua garis lurus, kan? Selari. Nilai M, ni M1 Okey, ni M2. So, M1 mesti sama dengan M2. Ingat, kalau selari,
kecerunannya akan sama. M dia. Tolong ingat sampai bila-bila. Ini soalan biasa ditanya. Kalau kamu dah tak boleh jawab, tak boleh tentukan M dia, macam mana nak jawab soalan ni? Okey? So nilai M dia sama. Kalau sini M1, sorry. Okey. Kalau sini M1, sini M2, ni M1, ni M2, ni kecerunan M1. Okey, nilai M dia mesti sama. Tapi sekarang ni BC ni kita tak boleh tentukan M dia. Sebab maklumat dia bagi tak cukup. Y dia tak ada nilai. Tapi kan, daripada OA ni, A ni dia bagi titik lengkap 12, 6. O ni tadilah kita tahu asalan. Bila asalan X dia kosong, Y dia kosong. Okey? Jadi daripada garis lurus OA ni, kita boleh dapatkan nilai M dia. Ada cikgu ajar sebelum ni yang kita guna rumus ini. M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1 untuk kita dapatkan nilai M dia. Okey? Jadi, tulis dulu rumus dia. M sama dengan Y2 tolak Y1. Okey, lepas tu X2 tolak X1. Okey. So A ni kita letak je lah. Ni sebagai X2 ke X2. 6 tu Y2. Kosong ni sebagai X1 Y1. Okey. Labelkan dia. Untuk kita gantikan dalam rumus di bawah ni lah. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Gantikan. So Y2 dia berapa? 6. Tolak Y1 dia kosong. Okey. X2 dia 12. X1 dia kosong. So selesaikan. Dapat 6 per 12. Jawapan akhir kamu kita boleh pemudahkan dia dapat 1 per 2. Kita boleh kecilkan dia kan. Ni 1, ni 2. So M dia adalah 1 per 2. Okey. M dia adalah 1 per 2. Bermakna M1 dia kat sini juga nilainya adalah 1 per 2. Dia mesti sama. Ingat, garis lurus yang selari akan mempunyai kecerunan yang sama. So kalau sini kamu tak boleh dapatkan M dia, kamu boleh lihat kat sini. Garis lurus OA ni. Okey? Dapatkan kecerunan garis lurus OA ini guna rumus kat bawah ni untuk dapatkan M dia 1 per 2, dapat nilai dia. So bermakna M2 dia sama dengan M1 1 per 2. So bila dah ada M dia 1 per 2, M1 dia 1 per 2, okey, baru kita boleh dapatkan nilai C. Ingat tak cikgu ajar sebelum ni, bila kita nak bina persamaan garis lurus, kita kena dapatkan nilai M. Nak dapatkan nilai M, kalau dua garis lurus yang selari, kita ambil je nilai M bagi garis lurus yang satu lagi tu. So bila dah dapat nilai M, kamu kena dapatkan nilai C kan? Okey. Cari nilai C. Ingat tak nilai C tu macam mana kita nak dapatkan? Kita akan gantikan, betul? Kita akan gantikan M kan? So M dia 1 per 2 dan kita akan gantikan X dan Y kan? Ingat lagi tak? 3 benda kita ganti untuk dapat nilai C. Kena ingat balik. Okey, X kamu ni, kamu nak ambil yang mana? Sekarang kita kena lihat BC lah. Okey, ni B kan? Ini C. Okey. Kamu tak boleh ambil titik C ni sebab dia tak bagi maklumat yang lengkap. X dia bagilah. Okey, X dia bagi kosong. Y dia bagi Y. Jadi tak boleh nak gantikan dalam ni. Kita kena gantikan X dengan Y. Jadi C kita tak boleh ambil. Kita ambil titik B. Titik B ni dia bagi X dia 12. So kita akan gantikan X dia 12. Okey. Y dia 10. Kita akan gantikan Y dia sama dengan 10. Kenapa kita tak ambil titik A? Tak boleh. Sebab kita nak cari persamaan garis lurus BC. Jadi kita kena ambil titik yang berada di atas garis lurus B dan C sahaja. So yang ada B dengan C je. Kalau kamu ambil titik A, salah. Sebab titik A ni dia tak berada di atas garis lurus BC. Jadi tak boleh ambil. Titik O pun tak boleh ambil. Sebab titik O ni tak berada di atas garis lurus
BC. Okey? So kita dah ada M 1/2. X sama dengan 12. Y sama dengan 10. So kita akan gantikan dalam dalam apa? Persamaan apa? Dah belajar dah ni. Persamaan apa? Persamaan umum dia yang tu. Yang mana? Y sama dengan MX tambah C ni. Ingat lagi yang kamu dah belajar sebelum ni. Kita akan gantikan M, X dan Y dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Ini sahaja rumus yang kamu belajar untuk bab 9 ni. Tak tahulah kalau ada lagi rumus lain. Ada, tapi cikgu tak tunjuk lah. Nanti pening. So gantikan. So Y dia 10. Sama dengan M dia 1/2. X dia 12. Tambah C. So selesaikan. So dapat 10. 1/2 darab 12, kita dapat 6. Tambah C. Okey. Kemudian, cikgu tukar tempat je lah ni 6 tambah C sama dengan 10. Cikgu pusingkan saja. Tukar posisi. 6 tambah C sebelah kiri. 10 cikgu letak sebelah kanan. Okey. So tak muat kat situ. Cikgu buat kat halaman baru. Okey. Maka C kamu. Sorry. Okey. 6 tambah C sama dengan 10. Okey. So kamu akan dapat 6 tambah C sama dengan 10. Okey, 6 pindah ke sebelah kanan. 10 tolak 6. So 6 ni positif. Pindah kanan jadi negatif. So C kamu sama dengan 4. Okey. So bila dah dapat C sama dengan 4, okey. Ganti sama je dengan apa yang kamu dah belajar sebelum ni. Ganti M sama dengan 1/2 dan C sama dengan 4 dalam Y sama dengan MX tambah C. Gantikanlah. So Y sama dengan M dia 1/2 X tambah 4. So inilah persamaan garis lurus BC. Okey. Inilah Y sama dengan 1/2X tambah 4. So kamu dah selesaikan dah soalan yang pertama. Okey. Kalau ada soalan boleh respon ni soalan penyelesaian masalah untuk yang baru masuk ni. Okey. Sekarang kita nak dapatkan titik C. Okey. Soalan yang kedua. Kita nak dapatkan titik koordinat C Okey, nak dapatkan titik koordinat C, maksudnya kamu kena dapatkan nilai X dan juga nilai Y. Tadi kita dah bincang, titik C dekat sini, nilai X ni adalah kosong. Okey. Nilai Y-nya, sebab nilai Y kamu ini, titiknya berada betul-betul di atas paksi Y ini, dia bersilang pada paksi Y ini, maka nilai Y kamu ini tadi cikgu cakap akan sama dengan nilai C kan. So C adalah sama dengan nilai Y. Sebab apa Y ni sama dengan nilai C? Sebab Y itu sendiri dia bersilang pada paksi Y. Okey. So Y kamu tu adalah pintasan Y juga ataupun nilai C kamu tu. Okey, sebab apa pintasan Y? Sebab garis lurus ini dia berada betul-betul di atas paksi Y. So kita sebut dia sebagai pintasan Y ataupun nilai C lah. Okey, so nilai Y kamu ni adalah sama dengan nilai C. Tadi kamu kira nilai C dapat berapa? Nilai C kamu dapat 4. So maksudnya titik koordinat C adalah 0 dan 4. Tak payah kira pun sebenarnya. Okey. 0 dan juga 4. Ataupun kalau kamu nak kira pun boleh. Bagaimana kita gunakan okey, kita akan gunakan koordinat C lah.
Kan tadi C kita dapat kosong Y kan. Y ni yang kita kena cari. Kita tahu nilai M ni adalah 1/2 kan. Ingat garis lurus BC nilai M dia 1/2 kan. So apa yang kamu akan buat? Okay, kita akan gantikan. Ganti nilai M 1/2. Okay. Nilai berapa lagi? Nilai C. Nilai C sama dengan 4. Dan nilai X. Dan nilai X. X dia berapa? X dia kosong. Kosong dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Ini kalau kamu nak kira lah. Tapi jawapan dia masih lagi sama. Sebenarnya kamu boleh ambil je. Nilai Y dia adalah 4. Sebab kenapa 4? Sebab dia sama dengan nilai C. C ni pintasan Y. Okay. So kalau nak gantikan pun boleh. Tak ada masalah. Kamu akan dapat nilai yang sama juga. So Y kamu sama dengan M dia 1/2. X nya kosong. Tambah C. C dia 4. So kamu dapat Y kamu sama dengan 1/2 dah kosong kosong. So 4. Okay. So dapatlah X dia kosong. Y dia 4. So inilah titik koordinat bagi C. Kalau kamu nak buat pergantian. Okay. Dah selesai satu soalan. Cikgu nak ingatkan soalan peperiksaan. Inilah soalan dia. Okay. Bentuk dia macam ni. Lebih kurang macam ni lah bentuk dia. Jadi kalau kamu rasa susah ini, kena banyak buatlah latihan. Okay. Ada soalan tak? Kalau tak ada, cikgu nak bagi contoh yang kedua. Tak ada Terima kasih respon. Okay. Soalan yang kedua, nampak? Kalau tak nampak respon ni soalan yang kedua. Ada dua garis lurus yang selari juga PQ dan juga AB. Nampak? Soalan biasa lebih kurang ke pattern soalan dia. Okey. Ni cikgu tunjuk gambar dulu. Kita ada titik A, titik B, titik P, titik Q. Okey. Kemudian kita baca soalan dia pula. Okey. Apa soalan dia? Okey, soalan dia dalam rajah di sebelah AB adalah selari dengan PQ. So ingat kalau AB selari dengan PQ maksudnya nilai apa yang sama? Nilai M So boleh tulis dulu kat sini. So M. Kenapa kamu kena tulis? Supaya kamu jelas, kamu faham. Okey, bila selari kecurunan AB dia mesti sama dengan kecurunan PQ. Okey? Ini konsep dia. First, kita bagi daripada soalan. Diberi kecurunan AB adalah 1/2. So, kecurunan AB adalah 1/2. Maksudnya, kecurunan PQ pun juga adalah 1/2. So, tulis siap-siap. Dah dapat dah satu maklumat yang sangat penting kat sini. Okey? Soalan ni minta apa? Cari nilai K. K. Cari nilai K Okey, macam mana nak cari nilai K? Okey, cikgu padam dulu. So, tulis dulu M, AB sama dengan M, PQ sama dengan 1/2. Okey, nilai dia. Sekarang kamu nak kena cari nilai K. K. Okey. Okey, nilai K kamu di sini pada titik B.
K ni adalah nilai Y lah. Okey. Sekarang ni, maklumat diberi, titik AB ni, kecerunannya adalah 1/2. Sini M dia pun nilainya adalah, M dia juga adalah 1/2. Sini M dia sama dengan 1/2. Jadi kalau kita nak dapatkan nilai K ini, bagaimana? Macam mana nak dapatkan nilai K? Cari nilai C. Nilai C. Kurang tepat. Sekarang ni, titik AB ini dia beri kita kecerunan. Dan titik A ni dia beri nilai yang lengkap. 0, 2. Titik B ni dia bagi 6. K ni kita nak cari. Rumus apa kamu nak guna untuk dapatkan nilai K? Itu soalan saya. Rumus apa kamu nak guna untuk kita dapatkan nilai K? Kena fikir sikit ni. Dia kena berfikir. Dia takkan keluar sendiri. Pada soalan dia tak bagi. Kamu kena berfikir. Ada M, lepas tu ada 2 titik. Ingat tak, rumus apa yang kita guna untuk dapatkan nilai M daripada 2 titik? Kamu kena berfikir macam tu. Rumus apa yang kita akan guna untuk kita dapatkan nilai M daripada 2 titik yang diberi daripada garis lurus? Rumus apa? Tadi soalan yang pertama tadi cikgu dah. M sama dengan, yes, Y2 tolak Y1. Tu je. Ya. So, X2 tolak X1. Yes, betul. Terima kasih. Okey? Bagus tu. Kamu kena kaitkan dengan apa yang kamu dah belajar sebelum ini dengan soalan ini. Okey. Cuba kamu lihat. Kita nak dapatkan nilai M sebelum ini, kita akan guna Y2 tolak Y1. S2 tolak S1. Okey, kenapa kita guna rumus ini? Sebab rumus ini kita guna bila ada 2 titik diberi dalam soalan, baru kita boleh gunakan untuk dapatkan nilai apa? Nilai M. Okey? Ada 2 titik A, B, kan? Daripada titik A, B ni kita boleh dapatkan nilai M. Tapi sekarang nilai M dia dah bagi. Cuma pada titik ini kita nak dapatkan nilai K. So ada salah satu pada Y ini adalah nilai K. So kita boleh guna rumus ini. Okey, bagaimana? Okey. Kita akan gantikan. Okey? Kita akan gantikan. Okey, tengok kat sini So kita ada A. A ni kita letaklah X1 kosong, Y1 dia 2. Y1 dia nilainya 2. Okey? Yang atas ni B, X2 6, Y2 K. Okey, Y2 adalah K. So kita akan gantikan dalam rumus ini. Okey, M dia berapa? 1/2. 1/2 sama dengan, Y2 dia gantikan K. K tolak Y1. Nilainya 2 per X2 6 tolak X1 kosong. Okey. Kemudian nak buat macam mana? Ya Allah, cikgu, apa benda ni? Jangan pening, jangan risau. Ini kita buat darat silang. Darat silang ni maksudnya, yang bawah ni 6 tolak kosong ni cikgu naikkan ke sebelah atas kiri. Dia akan jadi darat. Okey. 2 ini pula kita akan naikkan ke sebelah atas kanan. Dia pun akan jadi darat. Macam mana? Macam ni. So 1, 6. Dia akan jadi 1 darat 6 tolak kosong. Sama dengan 2 darat
K tolak 2. So, inilah darab silang. Okey, ni 1 darab 6 tolak kosong, kita akan dapat berapa? 6 tolak kosong 6. 1 darab 6, 6. So, 6 sama dengan, okey, ni kena kembangkan. 2 darab K dapat 2K. 2 darab negatif 2 dapat negatif 4. Kebanyakan dekat sini mungkin betul, tapi bila bahagian bawah ni pengiraan jadi salah. Okey, berhati-hati. Okey. Kemudian kita kena dapatkan nilai K. Cikgu ubah dulu posisi. Cikgu letak 2K tolak 4 sebelah kiri. 6 cikgu letak sebelah kanan. Dia tak mengubah apa-apa pun. Tanda masih sama. Cuma posisi saja berubah. Nak mudahkan sebab cikgu nak letak K ni sebelah kiri. Okey, kemudian negatif 4 ni pindah kanan. Okey, sama dengan 6. Okey, negatif 4 ni pindah sebelah kanan. So, jadi positif lah. So, 2K sama dengan 10. Okey, cikgu buat kat atas ni. So, 2K sama dengan 10. Jadi K kamu dapat berapa? 10 bahagi 2. So, K kamu dapat 5. Okey? Sekarang ni, kita dapatlah K dia sama dengan 5. Cuma macam mana kamu nak selesaikan ni, kamu kena berfikir. Kamu kena ingat macam ni tips dia, kalau ada 2 titik, contohnya A dengan B, macam soalan ni, kecerunannya, kita akan gunakan M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey? Ingat, kalau 2 titik, kemungkinan besar akan guna rumus itu. So, bila dah dapat nilai K sama dengan 5, kita boleh selesaikan soalan B. Persamaan garis lurus PQ. Nampak? Kebiasaannya soalan mesti dia akan tanya. Mesti dia akan minta kamu bina satu persamaan garis lurus. Okey, tapi tak susah. Okey. Cikgu buat kat sini je. Okey, macam mana kita nak dapatkan garis lurus PQ? Kita dah ada M dia. 1/2. Okey, P ni dia tak bagi nilai dia, titik dia, tak apa. Tapi dia bagi Q kan. Lengkap lagi, 0 dengan 8. Kita boleh gunakan ketiga-tiga maklumat ni. M sama dengan 1/2. 0 ni adalah nilai X. 8 ni adalah nilai Y. Kita dah ada M, kita dah ada X, kita dah ada Y. Jadi kita boleh cari apa? Ingat, persamaan garis lurus. First kita nak kena tentukan nilai apa? First kita tentukan nilai. Nilai apa kelas? Untuk kita bina persamaan garis lurus, nilai apa dulu kita kena ada? Dah belajar dah sebelum ni. Untuk bina persamaan garis lurus, tadi cikgu ada terangkan juga, soalan 1, nilai apa dulu kita kena tahu? Baru je terang soalan 1 tadi. Nilai M. Nilai M kita dah ada, 1/2, tak payah cari dah. Okey, dah ada nilai M. Nilai yang kedua, kita kena tahu nilai apa? Lepas nilai M. Ya, betul, Amir. Bagus. Nilai C. Okey, nilai C yang kita kena tahu. Tapi sekarang nilai C tak ada. Bila nilai C tak ada, tapi dia bagi kita nilai M, nilai X dan Y. Kita akan gantikan. Okey? Ganti. Ganti apa? Ganti M, X dan Y dalam persamaan. Ingat, untuk bina persamaan garis lurus, rumus yang kita akan guna ni je. Y sama dengan MX tambah C. Gantikan ketiga-tiga nilai itu dalam rumus ini untuk kita dapatkan nilai C. Okey, cuba buat dulu. Baru cikgu buat. Kalau cikgu buat, cikgu yang dapat jawapan. Okey. Bagi cikgu yang lebih pandai. Cuba buat. Berapa nilai C kamu dapat? Gantikan Y. Okey, Y kamu cikgu tulislah. Y kamu kat sini. Tengok kat sini. Berapa? 8. X kamu 0.
M kamu 1/2. Ganti je. Ini soalan mirip peperiksaan. Kalau kamu tak jelas, kamu rasa susahnya. Jangan mengalah. Cuba. Berapa nilai C? Nilai C kamu dapat 8 Amir? Okey. Nilai C kamu dapat 8. Kita semak Amir Okey. Betul tak? So Y dia 8 sama dengan M dia 1/2, X dia 0 tambah C. So 8, 1/2 dah 0, 0, so tinggal C. Okey, betul. C kamu adalah 8. Okey. Okey, sekarang kita dah ada nilai M. Okey, kita dah ada nilai M. Langkah yang ketiga, kita dah ada nilai M 1/2 dan nilai C kita dah ada sama dengan 8. Kita nak buat apa? Langkah yang terakhir. Kita nak buat apa? Untuk dapatkan persamaan. Bina persamaan. Langkah yang terakhir. Kita nak buat apa? Seorang respon. Ramai ni. Ada 11 orang ni. Adila, Amir, Yusof, Amir Danish, Anik, Danish Razik, Hargobin. Hargobin. Apa langkah terakhir? Hira Nyada, Intan, Umairah, Irfan, Lim Jiaji, Nivi, Sasha, Varshan. Apa langkah yang terakhir? Mantap juga. Okey. Ni ada yang respon kat mesej ni. Langkah terakhir. Kita dah ada nilai M, kita dah ada nilai C, kita nak buat apa? Cikgu bagi hint. Okey, kita ganti. Ganti apa? Ganti apa? Ganti apa? Ganti nilai. Nilai apa? Nilai yang kat atas ni lah. Nilai M sama dengan 1/2 dan C sama dengan 8. Dalam apa? Seorang. Nak bina persamaan garis lurus. Kita nak ganti dalam apa? Dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okey? Gantikanlah. Y sama dengan M dia 1/2. X tambah 8. Dah siap. Inilah persamaan garis lurus PQ. Okey? Kena ingatlah yang ni. Kena tahulah step macam mana nak bina persamaan garis lurus. Kena tahu nilai M, kena tahu nilai C. Nilai C tu nak tahu macam mana. Gantikan nilai
M, nilai X dan Y dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita dah dapat nilai C, kita dah ada nilai M. Kita gantilah nilai M, nilai C dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Dapatlah persamaan garis lurus. Okey? So, untuk hari ni 2 soalan ni je kita bincangkan. Lepas ni, cikgu akan bagi satu soalan tugasan untuk kamu selesaikan. Cubalah. Soalan yang cikgu akan bagi ni sama dengan soalan contoh 1 tadi. Lebih kurang samalah. Okey? Cuba selesaikan. Okey, ada soalan tak? Ada lagi setengah jam. Sebelum kelas kita berakhir, kamu boleh cuba selesaikan tugasan yang cikgu bagi. Jangan lupa isi kehadiran juga. Okey, ada soalan tak? 11 orang yang masuk kelas ni. Nak tanya apa-apa ke? Tak ada? Okey. Okey, kalau tak ada, kita stop sampai sini dahulu kelas kita pada hari ini. Okey, mudah-mudahan kamu nampaklah gambaran soalan peperiksaan sebenar tau. Dua soalan ni adalah soalan mirip peperiksaan sebenar. Jadi, kamu nak tahu kamu punya pemahaman kamu sama ada kamu faham ataupun tak, inilah soalan yang kamu kena cuba buat. Kalau kamu boleh buat walaupun separuh, kamu dah nampaklah. Maksudnya kamu dah separuh memahami. Ataupun mungkin basic yang kamu belajar sebelum ni kamu faham. Bila masuk soalan macam ni, Allah. Sebab dia level tinggi. Okay, TP5. Jadi memang susahlah sebenarnya. Tapi pada awalnya susah. Bila kamu dah kerap buat soalan, kamu rajinkan diri buat soalan, insya-Allah dia sebenarnya akan jadi lebih mudah lah. Okay, so kalau tak ada soalan, saya stop sampai sini dahulu. Lepas ni cikgu akan share jugalah slide ni dalam kamu punya group. Okay.